الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama merofakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, kita masih dalam naungan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya, kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik, dan kita sama-sama dapat mendirikan solat subuh secara berjemaah, dan kita masih kekal istiqamah berada dalam masjid ini bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga, majlis yang amat disukai oleh para malaikat, serta malaikat mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Moga-moga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunannya, insya-Allah. Pada pagi yang berbahagia ini, kita akan sambung pengajian berkitab kita, kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman, iaitulah kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Yang bermaksud, masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadat haji itu, maka tidaklah boleh menyetubuhi isteri, dan tidak boleh berbuat maksiat, dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadat haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah memelihara diri, yakni bertakwa kepada Allah, dari segala keaiban meminta sedekah, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yang dapat berfikir dan memahaminya. Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa, talbiyah dan tasbih
di tempat Al-Mash'aril Haram di Muzdalifah. Dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana Dia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya. Selain daripada itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon keampunannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 197 hingga 199. Ayat yang kita baca pada pagi ini masih lagi menceritakan perihal peribadatan ibadat haji yang telah pun kita ceritakan pada ayat yang lepas, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, telah menurunkan ayat dengan memerintahkan akan kewajipan menyempurnakan ibadat haji. Setelah mengenakan ihram, berniat untuk mengenakan ihram dan memakainya, lalu apabila sesuatu yang menghalang ataupun sesuatu perkara yang menjadi masyaqqah kepada penerusan ataupun kesempurnaan ibadat haji dan umrah itu, maka hendaklah dia kena bayar dam, sebagaimana yang telah pun kita ceritakan pada ayat yang lalu, dengan kita mengaitkan kisah ketika mana berlakunya perjanjian Al-Hudaibiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat perkabaran mimpi daripada Allah Taala, kerana mimpi seorang Nabi ialah merupakan wahyu. Kemudian dalam masa yang sama, Nabi bergerak pergi ke Mekah pada saat waktu tahun ke-3, tahun ke-4 hijrah. Ada ulama mengatakan tahun ke-3, ada ulama mengatakan tahun ke-4. Namun pada masa yang sama ada ulama mengatakan pada tahun ke-6, pada tahun ke-6 hijrah. Namun begitulah, apabila hendak melaksanakan ibadat haji itu dihalang oleh orang-orang musyrikin, sedangkan Nabi sudah pun mengenakan ihram bersama dengan para sahabat dan orang Islam yang lain. Apabila terhalang dan disekat, maka disitulah berkaitannya dengan ayat yang kita baca pada minggu yang lepas, ayat 196, sehinggalah Allah Ta'ala mengajar Nabi ataupun mendidik Nabi dengan memberi bimbingan bagaimana cara untuk melepaskan ataupun menghalalkan dirinya daripada pakaian ihram itu. Sehinggalah berlakunya dan termeterainya perjanjian Al-Hudaibiyah, maka disitulah para ulama bersepakat berlaku pada tahun ke-6 hijrah. Namun pada pagi ini ataupun pada hari ini kita akan lagi meneruskan ayat yang menceritakan dan menerangkan mengenai perkara yang sama, iaitulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Allah memberitahu bahawa masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Allah tidak menggunakan ayat ini dengan mendetailkan bulan yang termaklum itu bulan apa. Maka di sana ulama telah pun menghuraikan maksud bulan termaklum. Kenapa tidak dinyatakan dengan detail dari ayat ini bulan termaklum itu? Kerana dimaklumi bahawa ibadat haji ini berlaku pada bulan yang sedia maklum. Maksudnya ibadat haji ini sudah lama pensyariatannya, bukan zaman Nabi saja, bukan zaman Nabi Muhammad saja. Bahkan ibadat ini sudah pun disyariatkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Senggang masa Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad ni berapa ribu tahun. Nabi Muhammad dengan senggang masa dengan zaman Nabi Isa pun sudah 500 tahun lebih. Maka dengan zaman Nabi Ibrahim amat jauh, ribu-ribu tahun. Maka semenjak diutuskan Nabi Ibrahim dengan mengasaskan Kaabah di bumi Mekah, bumi yang kering kontang yang kita sedia maklum kisahnya, sehingga Nabi Ibrahim diarahkan Allah untuk apa? Bawa isterinya Hajar dan anaknya Ismail
di tempat tersebut, kemudian ditinggalkan dalam tempoh yang lama, maka kisahnya panjang, sehinggalah akhirnya sekembalinya Nabi Ibrahim dalam menunaikan perintah Allah Ta'ala, lalu diperintahkan Allah supaya membina Kaabah, kemudian disyariatkan ibadat haji. Kemudian bulan haji itu bulan yang termaklum, iaitulah para ulama menghuraikan bulan yang termaklum itu ialah bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Maka ini bulan-bulan haji. Maka sebab itulah kita jangan meletakkan kefahaman bahawa bila bulan haji ni nampak bulan Zulhijjah saja. Sebenarnya sebelum itu lagi sudah termaklum juga pada kehidupan bangsa Arab di zaman Nabi Ibrahim AS lagi, bulan haji bukan hanya bulan Zulhijjah, termasuklah bulan Zulqa'dah dan juga bulan Syawal. Maka ini 3 bulan yang Allah jadikan satu proses untuk penyucian jiwa. Sebab kita bulan Ramadan kan sedia maklum bulan ibadat yang penuh dengan ganjaran pahala, bulan yang kaya dengan amal-amal ibadat dan ganjaran pahala Allah Ta'ala. Dan disitulah berlaku proses apa dia? Pensucian jiwa-jiwa manusia. Sesiapa yang melalui satu bulan di bulan Ramadan, maka dia kembali kepada fitrah asalnya, iaitulah pembersihan jiwanya daripada sebarang kotoran dosa dan maksiat kepada Allah. Syaratnya dia betul-betul mendirikan ibadat puasa mengikut prinsip dan konsepnya. Tidak hanya sekadar tahan makan minum saja. Bila sebut melaksanakan ibadat puasa di bulan Ramadan itu merangkumi semua perkara ketaatan, sehingga sesiapa yang menyempurnakan ibadat puasa satu bulan itu, maka dia akan kembali kepada fitrah. Sebab itulah kita meraihkan hari Aidul Fitri. Hari apa? Hari kita kembali kepada fitrah kita, bersih. Kemudian disusuli dengan bulan haji pula. Bulan Syawal. Diisi dengan kesucian itu, dengan pada bulan Syawal itu persiapan untuk apa? Pergi ke Mekah untuk ibadat haji. Bagi orang yang menghayati akan perkara ini, dia akan jaga sungguh diri dia. Supaya apa dia? Dia ini orang-orang yang terpilih untuk mencapai kepada hajjal mabrur ataupun hajjal mabrur. Haji yang begitu memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi juga menyebut haji mabrur ni tidak ada ganjaran bagi orang-orang yang berjaya melaksanakan dengan sebaik-baiknya, melainkan dia itu mendapat keampunan dan juga mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia ibarat siapa yang menyempurnakan haji itu, maka dia ibarat juga bayi yang baru dilahirkan. Maka sebab itulah ibadat haji ini satu ibadat yang besar, termasuk dalam rukun Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bulan haji itu adalah termaklum, iaitu Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, iaitulah pada 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Seperti mana solat mempunyai waktu-waktunya, maka begitulah haji juga ada waktu-waktunya. Tak boleh dilakukan di luar waktunya. Tak boleh. Ada orang dia buat pandai-pandai nak buat haji ni pada bulan selain pada bulan tadi. Tak boleh lah. Tapi kita alhamdulillah dengan penyampaian ilmu oleh para alim ulama sampai kepada kita, maka komang-komang pun, orang dalam kampung pun, orang yang tak duduk di tempat yang terdedah dengan ilmu yang luas sekalipun, orang tahu bulan haji ni bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, maknanya bulan Syawal merangkumi padanya. Paling tidak pun akan sebut bulan Zulhijjah, bulan haji. Tapi nak sebut pada bulan lain tidak akan. Sebab apa? Sebab sudah termaklum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadat haji itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa sesiapa yang telah mewajibkan, disebut diwajibkan ni, kita sedia maklum kita semua diwajibkan. Dan diwajibkan untuk buat haji. Namun bila Allah menggunakan istilah dengan menyatakan mewajibkan dirinya, maknanya dia sudah ada niat. Yang pertama, niat dan keazaman untuk buat haji.
Maka bila dia sudah ada niat dan keazaman untuk melaksanakan ibadat haji, contohnya tahun ini, maka dulu mudah nak buat haji dari sudut urusan, tahun ni pasal niat, tahun ni boleh pergi. Tak, learning tak boleh dah. Kena apa? Kena daftar dulu, tunggu queue pula Allah panjangnya. Kalau daftar barangkali tahun ni daftar kena molek 2000 berapa, 2030 baru boleh pergi haji. 10 tahun akan datang. Maka sebab itulah sesiapa yang belum pergi haji lagi, bagi orang-orang yang masih dilihat masih umur muda, baik daftar awal. Daftar awal. Kalau kita umur 50 tahun baru nak daftar, mana barangkali umur 60 tahun baru boleh pergi. Contoh. Maknanya. Sebab itulah masa saya pergi haji dulu tahun 2007. Masa pergi tu tengok kalau jemaah Malaysia tu orang yang dilihat apa dia? Veteran belaka dah. Umur 60, umur 70 ada, umur 50. Tapi ada setengah negara tu saya tengok umur muda-muda, termasuk Indonesia. Jemaah haji dia di kalangan orang muda-muda, umur 20-an, umur 30-an. Tak tahulah apa konsep ataupun kaedah yang dia orang pakai. Saya difahamkan dia orang ada buat pinjaman. Tak tahulah betul ke tidak kisah ataupun cerita tu. Tapi nak beritahunya orang muda-muda pergi. Ataupun mungkin dia orang ditaja ke, wallahu a'lam. Tapi yang menjadi tuntutannya ialah kita hendaklah buat perancangan awal. Apabila sudah dikekangi dengan suasana dan keadaan tertentu, melibatkan pengurusan-pengurusan tertentu, maknanya kita kena daftar awal untuk pelaksanaan ibadat haji. Bahkan ia secara teknikal, tapi bila kita pasang niat dan keazaman, bila Allah pilih kita takdir jadi tetamu Allah, kena molek rezeki kita. Rezeki kita tak nanti, kalau ikut logiknya 10 tahun akan datang, tapi bila Allah dah pilih kita menjadi tetamunya, pada tahun tu juga mungkin kita dapat. Ada rezeki kita. Maka itu kerja Allah Ta'ala. Yang penting kita mesti pasang niat. Dan dalam masa yang sama juga, walaupun dalam rukun Islam menyatakan melaksanakan ibadat haji bagi mereka yang mampu, maka ada orang mengambil kesempatan pula dengan mengatakan, bagi yang mampu, aku ni susah dah main makan pagi, kais pagi, makan pagi, bila nak dapat piti banyak ni? Tu silap kadang-kadang pendekatan kita. Padahal perkara ini kita boleh berusaha. Dengan cara apa? Kita boleh menabung, membuat simpanan. Maka nak main sedebak tu memanglah susah. Main 20,000 sedebak nak buat ibadat haji, ataupun 15,000 sedebak contoh dia. Sekaligus memanglah satu jumlah yang besar. Tetapi bila kita sudah ada perancangan, paling tidak kita pasang niat, pasang keazaman, kemudian kita pun mula menabung. Paling tidak pun RM10 sehari, komang-komang huduh pun RM10 sehari. Paling tidak kita sudah ada usaha. Bila ada usaha dan niat yang berterusan, maka insya-Allah takdir tak dan buat haji sekalipun, pahala tu sudah dapat. Pahala tu sudah dapat. Niat kita nak buat tu. Tapi apakah daya lagi kalau sudah habis umur, tetapi si waris akan berusaha untuk menyempurnakan ibadat haji. Kalau dia bernazar, maka wajib sempurnakan dari sudut pelaksanaannya. Namun jikalau tidak bernazar, tetapi si waris tadi setelah mana mendapat harta waris pusaka daripada arwah ayahnya ataupun ibunya, jika ada jumlahnya itu ataupun kadar harta yang tertinggal yang diwariskan oleh si mati itu cukup untuk melaksanakan ibadat haji, untuk buat badal haji, maka anak ataupun si waris tadi usahakan selesaikan hutang piutang si mati, si arwah, kemudian laksanakan ibadat haji untuk si arwah tadi. Maka lepas tu barulah selesai ambil bahagian anak masing-masing untuk apa dia? Untuk waris pusaka harta ayahnya yang meninggal ataupun ibunya yang meninggal. Itu dia. Nak beritahu bagaimana di sana ada perancangan yang mesti disusun awal untuk pelaksanaan ibadat tersebut. Maka sebab itu Allah menyebut sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan haji itu, maka tidaklah boleh dia menyetubuhi isteri dan tidak boleh berbuat maksiat. Apa maksud di sini?
Kalau dilihat pada nota kaki kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman ini, di sana menyatakan larangan bersetubuh dengan isteri termasuk juga segala yang menimbulkan nafsu berahi, sama ada dengan perbuatan atau perkataan. Larangan maksiat pula termasuk segala yang dilarang dalam masa mengerjakan haji, seperti berburu dan lain-lainnya. Perkara ini ialah perkara di mana contoh kalau kita dah ada pasang niat untuk melaksanakan ibadat haji, maka di sini setelah mana dah mengenakan ihram. Maknanya kalau dalam bulan Zulkaidah, dalam bulan Syawal tu, bila kita salah faham, bila larangan tak boleh menyetubuhi isteri sampai dah setuh langsung, tak boleh juga. Bulan Syawal tu tak qasid dah. Bulan Zulkaidah tu tak qasid dah. Tak boleh, itu salah pendekatan tu. Sengsaralah jiwa manusia, benda fitrah manusia, dia berhajat itu semua. Baik lelaki maupun perempuan. Maka sebab tu kena dengan ilmu. Kalau main tafsir ayat ataupun baca terjemah zahir ayat ni, jawab dia apa dia? Gelak gambar ni. Tak. Maka pakat tak bawa haji lepas ni. Jangan. Maksudnya ialah di saat yang sudah kita niat pakai ihram dah. Itu maksud dia. Jangan waktu sebelum tu kita pun wadak layang je. Wak jual mahal belaka. Sebab apa? Sebab kadang dah niat dah awal ni nak buat haji ni. Tu salah. Tu salah pelaksanaannya. Maka maksud dia ialah hendaklah tidaklah boleh bersama dengan isteri untuk mengadakan hubungan, maka bahkan tidak boleh bercakap seapa-apa bentuk percakapan yang boleh menimbulkan kegairahan ataupun yang menaikkan nafsu. Maka ni ketika saat yang sudah mengenakan ihram. Itu dia. Dan ini kena jaga kerana pada musim haji ramai perempuan yang datang dengan tidak ada perbahasan ulama dalam keadaan apa dia. Ada di kalangan yang datang tidak ada persiapan ilmu pun ada. Kalau kita pergi ibadat haji ni memang kita tengok ada para jemaah yang tidak ada persiapan ilmu ibadat haji dia. Kadang-kadang sehinggalah kesian tengok. Contoh di kalangan bangsa yang selain pada negara bangsa kita pun ada. Bahkan di kalangan bangsa kita ada, tapi segelintir. Segelintir, kecil sangat jumlah kecilnya. Namun bila dah datang dan kadang tidak memahami konsep ibadat haji itu sendiri dengan ilmunya, maka rugi pula. Mari dalam keadaan apa dia? Buat ibadat yang tidak capai kesempurnaan. Hak paling kita bimbang takut tidak sah ibadat haji. Belanja mahal-mahal, dan kemudian penat lelah kita mari dalam keadaan mematuhi hukum-hukum peraturan ketika berihram, tiba-tiba ada salah cendeng, ada salah silap dari sudut kejahilan tadi yang menyebabkan ibadat haji tidak sah. Ada baik. Contoh dalam bab perempuan yang mendedahkan aurat dan sebagainya, yang tidak menjaga aurat, maka itu antara yang boleh mencacatkan ibadat haji. Dan juga tidak boleh melanggar hukum dengan melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri sehingga berbuat dosa. Seperti apa? Antara kecenderungan melakukan ibadat haji sehingga boleh menjadikan dosa, iaitulah fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Dinyatakan dengan jelas. Antaranya jangan jidal, jangan bertengkar. Sebab apa Allah Ta'ala mengkhususkan adanya perbuatan bertengkar dalam ibadat haji? Sebab tengok mukjizat ilmu ini, Al-Quran ni mukjizat ilmu. Memang di zaman dahulunya buat ibadat haji tidaklah crowd, sesak ataupun padat sebagaimana kita zaman sekarang. Tapi tengok ayat Quran ni begitu jauh dia punya bacaan, panduan dia. Mungkin zaman Nabi dulu tidaklah sepadat hari ni kita nampak orang buat haji tu sampai rapat itu. Zaman kita ni subhanallah. Zaman saya pergi pun masa musim haji nak jalan tu, masa tawaf tu tengok apa berlaku. Tak boleh nak lepas langkahan kita tu. Jadi macam penguin jalan. Nyek. Penuh orang. Tak rapat-rapat maknanya. Maka mungkin boleh menimbulkan apa dia? Orang tak sabar balah. Tak, salah tendang kaki kena orang ponggok, orang bekeng. Paling selalu. Ada model begitu. Saya masa tu pergi dengan rombongan orang ketika berada di Mina. Kan dia ada tandah-tandah dia dah. Kita masuk. Dengan orang Arab ni, perangai dia memang subhanallah. Memang patut Allah Ta'ala takdirkan
Nabi SAW lahir situ, bangkit ke Nabi yang situ. Nak betul, nak baik kira orang Arab ni, perangai dia dah. Pergi tengah tunggu tandah ni, queue nak masuk tandah. Ni di kalangan bangsa Arab ni, kalau orang Malaysia dia ada maktab dia dah, comel dah, tersusun baik yang dilakukan oleh pengurusan tabung haji. Maka orang Arab ni huru-hara tuan-tuan dan puan-puan. Dah kita beratur panjang nak qada hajat kita masing-masing dah. Penat berjalan jauh dan sebagainya. Time kita baru buka pintu, nak tutup pintu, dah duduk apa ke degang katak dah pintu. Orang beken tak marah apa. Dah. Tak ada apa-apa lagi. Kita masuk baru tutup pintu, kunci, ketuk dah pintu. Logik agak-agak lah nak tutup pintu pun pada tak pergi seminit dulu kita duduk dalam. Ni dah duduk tegang. Ya Allah, sarat ya haj. Marah dia. Kita tak nak buat apa-apa lagi. Kalau orang beken kata, mu ni faham. Tak, balah lah kita. Tak sabar kita. Terganggu emosi kita nak buang air kecil kita tak. Tapi terbang lah alhamdulillah. Keluar tu, relax je, orang tak salah je dia marah kita. Dengung-degang. Tak, kalau orang beken balah dah situ. Ingat ke selesai dah ujian situ. Ada lagi satu ujian. Dah, pergi kat kemah kita, tanda beg dah tempat kita nak duduk tu lah kemah tu. Masuk dalam tak ada dah beg kita. Mana hal pula beg aku ni. Siapa pula curi musim-musim haji ni tak mikir. Rupanya tak curi, dia handing beg kita tak ke mana. Jumpa hujung cerak tu, mujur jumpa. Ya Allah, gini panggil orang Arab duk mikir. Kalau kita ikut beken marah kita ni, hai balah. Tak, masa tu kena pakai ihram dah. Niat ingat balik. Wala jidal, jangan mubalah, jangan bertengkar. Ni ujian. Maka bila saat kita tengok itulah suasana. Ujian-ujian ni berbagai. Ada orang pergi haji dalam keadaan ujian dia berlaku cerah berat, ada musim haji tak ada. Ada yang balah di sana dan sebagainya. Maka itu atas qada masing-masing. Allah uji masing-masing. Maka dengan begitulah dalam keadaan Allah Ta'ala bagi dah satu pendekatan awal ataupun bimbingan awal kepada kita. Jangan kamu buat sesuatu yang keji, sesuatu yang mengundang dosa. Saya ada mendapat cerita, ada berlaku penzinaan ketika ibadat haji. Ada orang. Ini di kalangan orang yang jahil. Ketika dekat Mina pula tu, kita dengar cerita perkara ni. Ni antara cerita-cerita kita semacam pelik, tapi kebenaran, realiti berlaku. Macam-macam. Maka sebab itulah Allah Ta'ala sebut wala fusuq, jangan buat sesuatu yang keji. Fisqah, yang boleh menjadikan kamu jatuh kepada perbuatan fasik. Dan juga jidal, jangan kamu berbalah, bertengkar dan sebagainya dalam melaksanakan ibadat haji. Maka dan tidaklah boleh dalam masa mengerjakan ibadat haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah. Dan hendaklah kamu membawa bekalan dengan secukupnya. Di sini para ulama telah menghuraikan bekalan di sini mempunyai dua pengertian. Yang pertama, bekalan kebendaan yang diperlukan dalam masa mengerjakan haji supaya kita terselamat dari sesuatu yang menyusahkan kita. Sebab itulah dalam rukun Islam ini diletak mengerjakan ibadat haji bagi yang mampu. Maknanya mampu di sini persiapan awal kita kena buat kesihatan fizikal kita, kemampuan dari sudut bekalan perbelanjaan kita, bekalan yang berkaitan dengannya, maka ia merangkumi. Kenapa di sini disebut berkenaan dengan kaitan bekalan ini? Sebab ada satu riwayat ulama tafsir menyebut menjadi kelaziman bangsa Arab ni ada yang tidak buat persiapan secukupnya. Terutama disebut secara jelas orang-orang yang datang daripada Yaman. Ketika buat haji ni bukan sekarang, dulu. Tapi sekarang pun ada juga masih lagi. Tapi jarang-jarang diketemui. Tapi masa dulu bagaimana mereka ni datang buat ibadat haji tidak bawa bekalan apa-apa. Hanya bawa pakai ihram gitu ya. Bekalan-bekalan lain ala kadar, tidaklah sebagaimana seolah-olah nak buat ibadat haji yang pada tempoh-tempoh yang telah ditetapkan itu. Menjadikan mereka pergi ketika sampai di sana, mereka ni dalam keadaan apa dia? Meminta-minta. Meminta-minta ihsan orang,
meminta-minta belas kasihan orang dan sebagainya, sehingga menampakkan bagaimana imej yang buruk yang tak sepatutnya ditunjukkan. Maka sifat orang Islam bukan begitu. Sifat orang Islam sepatutnya dalam keadaan bersiap siaga dan juga melakukan sesuatu yang mesti ada perancangan, tak boleh mengikut dang gitu. Tapi itulah kaitannya Allah Ta'ala menyebut watazawwadu, maka berbekallah kamu. Maka bekal berkebendaan, keperluan makanan dan sebagainya. Dan itu satu pengertian yang pertama yang dimaksudkan dengan bekalan. Yang kedua, bekalan yang dimaksudkan di sini adalah bekalan untuk akhirat. Bekalan akhirat ialah takwa. Tidak ada bekalan yang terbaik untuk kita bawa bekalan di hadapan Allah Ta'ala ialah takwa. Kerana daripada takwa itulah berlakunya percambahan apa dia? Hasil amal-amal yang ingin dituai pada hari akhirat. Sudah pasti orang yang bertakwa, orang yang akan mendahulukan dirinya dengan perbuatan amal-amal soleh. Maka amal-amal soleh itulah yang merupakan bekalan amal yang akan ditebus di hadapan Allah pada hari akhirat. Kalau tidak ada takwa, mana mungkin akan tercetusnya amal soleh. Sebab amal soleh akan lahir daripada nilai takwa yang tersemat pada sanubari orang-orang yang beriman. Kalau tak ada takwa, tidak akan ada amal-amal soleh, bahkan akan adanya amal kejahatan. Maka sebab itulah maksud yang kedua bekalan di sini ialah bekalan takwa untuk hari akhirat. Dan sebaik-baik bekalan untuk akhirat ialah takwa, iaitu amal bakti untuk mencapai keredaan Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu kita kaum muslimin, khususnya setiap hari Jumaat, kita sentiasa diingatkan oleh khatib di atas mimbar sana bahawa ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sayyidina Umar pula pesan di hujung khutbah, suruh apa dia? Hisablah diri kamu sebelum diri kamu dihisapkan di hadapan Allah. Maka semua itu bersifat maksud apa dia? Supaya persiapkan bekalan dalam menggambarkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan suatu perintah Allah yang bersifat perintah yang mesti kita ambil perjalanannya. Dan Allah Ta'ala menyebut wattaquni ya ulil albab, dan hendaklah kamu bertakwa kepadaku wahai orang-orang yang berakal, yakni orang yang pengamatan fikirannya nampak akan apa tujuan Allah Ta'ala memerintahkan demikian. Sebab ada orang yang dengar perintah ni, dia kata apa dia? Takwa, takwa, rimah takwa, asyik takwa. Ada orang macam tu. Ada orang yang rimah dengan hukum-hukum perintah Allah. Sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit haram. Ada. Kalau orang hak calik dahi tiga tu tak apa, kata gitu, moga dia bukan Islam. Hak cakap itu orang Islam masalah. Sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit haram, sikit-sikit makruh. Tak bila tak. Ini masalah kadang-kadang setengah manusia ni dia tak sedar, dia tak kenal diri itu siapa. Sebab itulah kita kena cari jalan untuk apa dia? Ma'rifatullah. Bila kita kenal Allah, maka kita akan kenal diri kita. Tapi kalau kita tak kenal Allah, maka kita tidak akan kenal diri kita. Kita akan seringkali terdedah melakukan apa dia? Dosa, melakukan kesilapan demi kesilapan. Sebab tak kenal Allah. Macam orang yang tak kenal rima. Tak kenal rima, dia duduk tebang juga main kawasan rima, duduk berkelah. Jawab dia habis. Mana kena bahan rima, jawab dia. Mana ibarat manusia tadi bila tak kenal Allah, dia sudah berada pada zon melakukan dosa dan maksiat. Seolah dia sedang mengundang kemurkaan Allah. Bila dia mengundang kemurkaan Allah, maka Allah Ta'ala murka dengan datang bentuknya pelbagai. Sama ada Allah timpakan bencana musibah yang bersifat bala. Ada sebagaimana yang kita lalui pada hari ini, pandemik COVID-19 ni pun bersifat bala Allah kepada kita. Supaya Allah Ta'ala nak mengingatkan kita ni supaya apa dia? Supaya orang-orang yang ada akal fikiran akan berfikir, akan hikmah di sebaliknya. Orang yang tidak mencapai kesihatan akal fikirannya, dia akan saling salah menyalahkan orang. Dia akan berlaku situasi dia rasa tak reda dengan apa yang berlaku. Itu sifat orang yang tidak ada keimanan. Orang yang ada keimanan, maka dia akan ada nilai ulil albab, ahli fikir, ahli yang
dia nampak sesuatu yang Allah tetapkan itu, yang Allah takdirkan itu tidak sia-sia. Mesti ada hikmah. Paling tidak pun untuk menyedarkan mereka yang leka, mereka yang lalai. Macam kita dalam keadaan suka galak, kawan tu kata tebang suka nak tu nak nangis tak. Orang tu sering kali peringat pada kita zaman kita budak-budak. Rupanya masing juga mulut orang tua-tua ni duk galak-galak lebih-lebih, akhirnya apa? Rebah, tak teratuk, sepak tunggu, teratuk benda. Maknanya apa? Satu orang kata apa, pengalaman, bukan satu ketetapan, kebetulan pengalamannya begitu. Duk sebab tebang galak-galak sampai lupa ke dunia, lupa ke akhirat ni, ada sesuatu musibah akan menimpa. Sebab apa? Allah ingatkan kita supaya apa? Jangan galak sangat, jangan leka sangat, supaya kita ingat ke Allah. Itu je. Sama juga dengan kita ukuran menyeluruh kehidupan bermasyarakat. Bila leka tak tunaikan hak Allah Ta'ala, leka dengan kenikmatan dunia, Allah mari musibah sekejap. Supaya apa? Sedar. Mungkin dalam bentuk kemarau yang panjang. Contoh, rezeki melimpah ruah, tapi manusia dia lupa nak bersyukur. Lupa untuk bersedekah, lupa untuk bantu orang yang memerlukan. Maka akhir sekali Tuhan kata apa? Timpa sekali kemarau pada pokok ni. Tak, main duk ingat ke aku ni, bersyukur pun tidak, ibadat pun tak berapa nak mana. Dah bila nikmat banyak, semayang bang pun kadang-kadang dah ikut waktu. Tak, sibuk dengan bekerja, sibuk dengan urusan dunia. Tok bila muazzin panggil pun hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, buat sepeli, buat tak dengar macam lembu kenyang. Ada. Tak, hak malangnya kita tengok apa? Sehingga saat ini pun masih berlaku pasar malam, pasar maghrib, bersebelahan dengan surau dan masjid, muazzin laungkan azan. Ramai pasar malam. Masjid dekat dah, bersebelahan. Tu kata patutlah Allah Ta'ala timpakan kita ni macam-macam keadaan musibah dia. Sebab apa? Dalam pada hak mudah sekalipun nak tunaikan sembahyang, kemudahan yang serba mudah hari ni, masjid, surau, selesa belaka dah ni, aircon berkapet, dan selesa. Tu pun sombong manusia nak hadir solat berjemaah ikut pada waktu. Hak paling malangnya tak adalah sebelah pasar malam, lebih pasar malam lagi. Padahal pasar malam ni bukan dia start garik petang, start dah 5.30 tu buka dah. Plan lah, rancang lah perjalanan waktu kita tu. Sebab tu orang yang beriman ialah orang yang sentiasa menjaga waktunya. Sebab tu Allah bersumpah dengan masa. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ruginya macam mana? Termasuk tadilah, bila dia tak pandai susun waktu dia tak pandai manage dia punya pergerakan dia tadi, dia tebang cari waktu orang tengah banyak garik. Setan suka enggak waktu tu? Waktu tu lah waktu yang memang waktu tengah sedap, seronok nak beli. Setan duk goda kat tu. Macam ngai kok. Waktu garik tu lah dia makan banyak ikan. Kalau musafir dak apa boleh jamak takhir. Hak dak musafir masalah ni. Waktu tu galak garik tu ikan galak. Kak makan. Kak senjok. Sedap ni. Tenggiri pula waktu tu. Allah parok molek. Akhir sekali duk galik-galik asyik-asyik, terlepas waktu. Ataupun hujung-hujung waktu dah. Semayang garik tu dekat nak isyak dah. Ni bahaya. Sama juga pasar malam gitu juga. Galik tengok, sedap sedap tengok macam-macam aneka makanan. Dah nak beli satu hal dah, cerebek duk tengok tu dah, milih barang. Lepas tu nak beli keluar tu, gelewang orang apa semua, masuk dalam kereta lagi, tambah pula anak-anak kecil pula bawa lagi jengkel. Masuk waktu isyak. Dah maghrib pas mana? Tak ada dah. Habis dah. Hak paling malangnya bawa anak kecil pula. Waktu maghrib pula dapat tu anak nangis tengah malam. Syaitan jin lekat situ belaka. Sebab itulah Nabi pernah bersabda, tempat yang paling aku benci ialah pasar. Nabi tak suka pergi pasar. Tempat ramai orang ni. Sebab apa? Situlah bertepek-tepek jin, syaitan. Untuk apa? Menghasut anak Adam. Sebab tu rosak anak-anak Adam ni
Tambah lagi bila ada pasal-pasal malam yang demikian. Moleknya zaman kita ni mudah-mudahan kita buat satu penguatkuasaan. Waktu maghrib tangguh sekejap, tutup. Tapi ada penguatkuasa jaga. Jaga lepas solat maghrib baru buka semula. Lepas tu nak jual sampai pukul 10 malam lagi ya. Yang penting hak wajib selesai dah sembahyang bah. Saya yakin kalau boleh buat sistem begitu, orang boleh lajak, boleh pergi beli lagi sampai pukul 9 malam. Ada orang boleh buat begitu. Tapi hak waktu maghrib tu lah orang pakat jember belaka. Tapi kalau kita ubah sistem, saya yakin insya-Allah kita mampu buat perubahan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Maka sebab itulah penting kita pandu kehidupan kita dengan agama, dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak gaya satu ayat aja malam petang pagi ni. Mudah-mudahan ayat yang kita huraikan pada pagi ini dapat difahami dan juga sama-sama kita menghayatinya, dan insya-Allah kita akan mendapat mudah-mudahan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dah sekadarnya daripada saya untuk pagi yang berbahagia ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada nafsu yang tak pernah puas dengan nikmat duniamu. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada doa yang tak didengari olehmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.